Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini yang merupakan malam siri yang ke-25, pertemuan kita yang ke-25 di dalam kita membincangkan tentang kronologi kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Siri 25 pada malam ini masih lagi membincangkan tentang fasa yang ketiga. Ya, maksud dia siri 25 pada malam ini kita masih lagi membincangkan kronologi kisah Nabi Musa pada fasa yang ketiga. Maksudnya masih lagi dikaitkan dengan Firaun. Tetapi pada malam ini kita akan membincangkan tentang fasa-fasa penghujung kepada fasa yang ketiga. Penghujung fasa ketiga ni dia berkaitan dengan kekalahan Firaun apabila berhadapan dengan Nabi Allah Musa. Kita sambung carta alih ataupun kronologi yang telah kita bincang pada minggu lepas. Kalau pada minggu lepas, siri yang ke-24, kita berhenti pada tajuk kebinasaan Qarun. Kebinasaan Qarun. Selepas peristiwa kebinasaan Qarun, apakah yang berlaku yang berikutnya? Malam ini kita akan sambung kronologi selepas kematian Qarun pada malam ni. Okey, baik. Selepas peristiwa kebinasaan Qarun, berlakunya peristiwa Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam membawa keluar Bani Israel daripada bumi Mesir pada waktu malam. Maksudnya kita dah sampai kepada klimaks cerita Firaun ni, tapi ia bermula daripada Nabi Allah Musa. Dia diperintahkan oleh Allah untuk membawa keluar semua Bani Israel yang berada di bumi Mesir keluar pada waktu malam. Mereka nak ke mana? Nanti kita akan sebutkan. Dan kita tahu mereka memang akan melintasi laut dan mereka sebenarnya nak menuju ke Palestin. Mereka kena keluar daripada Mesir. Tapi nak ke mana? Dia ada kaitan nanti mereka nak keluar ke Palestin. Okey, kita tengok dulu fasa ini. Nabi Musa membawa keluar Bani Israel, kaum dia, pada waktu malam. Okey, peristiwa ini rujukan utama surahnya adalah Suratul Syu'ara. Okey, Suratul Syu'ara ni ayat dia sebenarnya sampai 70 lebih. Tetapi untuk fasa membawa keluar tadi tu, kita hanya rujuk ayat 52 terlebih dahulu. Tetapi rujukan utamanya
banyak pada surah Syu'ara. Surah nombor 26, muka surat 369 untuk ayat 52 terlebih dahulu. Tetapi bukanlah saja ayat 52 pada malam ni. Dia ada ayat sampai 70 lebih. InsyaAllah sekejap lagi kita akan pergi kepada satu ayat kepada satu ayat. Tapi rujukan utamanya surah Syu'ara. Okey, kalau kita lihat pada ayat 52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna, dan kami telah wahyukan. Kami telah wahyukan ila Musa, kepada Nabi Musa. Apa yang Allah wahyukan? An asri bi'ibadi. Pergilah. Asri ni maknanya di malam hari. Bi'ibadi, dengan membawa hamba-hambaku. Jadi hamba-hambaku di sini merujuk kepada Bani Israel. Yang Bani Israel ini, mereka ini beriman kepada Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Mereka percaya setelah mereka melihat pelbagai perkara yang berlaku, maka akhirnya mereka ini mengikuti Nabi Allah Musa. Jadi nak keluar di Mesir itu, Allah wahyukan keluarlah waktu malam. Asri maknanya waktu malam. Dia sama macam surah Isra kan. Subhanalladzi asra. Okey. Jadi keluar pada waktu malam. Membawa siapa? Bi'ibadi, dengan hamba-hambaku. Innakum muttaba'un. Kerana sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli. Maknanya Allah bagi tahu awal-awal. Sekalipun dia bawa keluar Bani Israel ni pada waktu malam diam-diam, sebab tu pada waktu malam bawa keluar semua Bani Israel keluar daripada Mesir, kan? Tetapi Allah bagi tahu bahawa mereka keluar ni nanti pasti akan ada orang ikut mereka. Pasti mereka akan disusuli. Jejak langkah mereka keluar tu pasti mereka akan diikuti. Allah bagi tahu awal-awal kepada Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Keluar pada waktu malam. Kalau kita belajar kisah Nabi Allah Lut pun macam tu juga. Nabi Allah Lut diperintahkan oleh Allah bawa keluar ahli keluarga dia yang beriman dengan pengikut dia, keluar daripada tempat dia tu pun pada waktu malam. Kalau Nabi Allah Musa, kalau Nabi Lut alaihissalam, Allah kata jangan pandang belakang. Tapi kisah Musa tak ada. Diperintahkan bawa semua keluar. Okey. Lepas tu, ini ayat 52. Okey, kita tengok ayat surah lain. Kalau kita buka dalam surah Ad-Dukhan, okey, surah Ad-Dukhan, kita tengok ayat 23, surah yang ke-44, muka surat 497, kita lihat ada satu maklumat tambahan dekat surah Ad-Dukhan. Dekat surah Ad-Dukhan, maklumat dia macam sama, tapi ada satu perkataan ni dia berbeza sikit. Kalau kita baca dekat ayat tu, فَأَسْرِ بِعِبَادِي Laila innakum muttaba'un. Lalu diperintahkan kepadanya, siapa? Iaitu Nabi Allah Musa. Bawalah hamba-hambaku Laila, pada waktu malam. Sebenarnya perkataan asri ni dah waktu malam. Lepas tu datang pula perkataan lailan, waktu malam lagi. Nak menunjukkan apa? Fa'asri ni maknanya keluarlah pada waktu malam membawa hamba-hambaku. Tiba-tiba ada malam lagi, dia ulang. Okey, ini menunjukkan mereka ini ada waktu yang tertentu pada waktu malam tu. Cuma Allah tak bagi tahu pukul berapa, spesifik dia. Tapi waktu mereka keluar tu sudah pasti malam yang mereka boleh keluar semua. Jam berapa kita tak tahu. Tapi sebab ada perkataan Laila kat sini diulang 2 kali, maknanya mereka mencari satu waktu yang malam tu, kalau mereka keluar pasti mereka itu dapat keluarkan semua orang. Sebab dia nak bawa keluar semua ni.
Bani Israel daripada bumi Mesir. Sebab tu kita akan jumpa perkataan Laila. Innakum muttabi'un. Kerana sesungguhnya kamu akan dikejar. Okey. Jelas, tuan dan puan? Okey. Inilah salah satu sebab mengapa Nabi Musa ni dakwah dia sangat berat. Ataupun kita katakan kenapa Nabi Musa ni cerita dia banyak diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Quran, kerana satu daripada sebabnya dia bukan kerana hanya dakwah kepada orang yang paling zalim, tetapi dia ditugaskan membawa keluar Bani Israel. Cuba tuan-tuan cari dalam kisah mana-mana para rasul. Kan kalau Nabi SAW, dia perintahkan orang pergi hijrah. Dia sebenarnya dia ada kaitan dengan Nabi SAW nak keluar hijrah, orang akan kejar dia. Itu kalau kita kaitkan dengan kisah Nabi SAW. Kenapa Nabi Muhammad SAW dia dapat cerita ni? Okey, jelaskan. Berat tugas Musa ni. Kerana dia kena bawa keluar Bani Israel. Semua sekali. So agak-agak tuan-tuan, macam mana kita nak angkut orang ramai-ramai? Nak mengarahkan orang keluar diam-diam waktu malam. Kan berat tugas tu kan. Tapi akhirnya mereka dapat keluar. Okey, kita baca 2 ayat ni. Okey, sekarang kita nak sambung lagi cerita dia. So tadi kita dah sampai dekat sini kan? Kita dah sampai dekat part ni. Sekarang kita nak sambung. Sambungan cerita dia, Firaun sebenarnya mereka dapat tahu. Macam mana mereka dapat tahu? Wallahu ta'ala a'lam. Tapi kalau kita baca 2 ayat ni, memang Allah bagi tahu dah awal-awal. Mereka akan muttaba'un. Mereka akan dikejar. Mereka akan muttaba'un. Mereka akan disusuli. Disusuli, dikejar tu samalah. Tapi Nabi Musa, dia mempunyai kekuatan, iman dia, kepercayaan dia, sebab Allah yang perintah bawa keluar. Apabila Allah perintah bawa keluar, walaupun dia tahu dia akan dikejar nanti oleh Firaun, tetapi dia tawakal pada Allah. Ini adalah perintah Allah. Walaupun Tuhan kata engkau akan hadapi bahaya selepas ini, tapi dia tetap yakin. Sebab apa? Kan kita tahu kan sebelum ni macam-macam Nabi Musa dah lalu kan. Kalau kita belajar dalam dakwah Nabi Musa, memang Nabi Musa takut nak jumpa dengan siapa? Nak jumpa dengan Firaun ni. Tetapi Allah selalu memberikan ketenangan kepada dia. Allah janji nak tolong dia, dan telah dia dapati kan, dia lawan dengan ahli sihir. Firaun nak bunuh dia, sampai tak jadi bunuh dia. Macam-macam dah Nabi Musa lalui. Maknanya iman dia bertambah mantap. Setelah dia melihat mukjizat yang Allah bagi pada dia, maka pada ketika ini boleh bawa keluar juga. Sebab ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Firaun, dia tahu. Dia perasan. Bagaimana dia perasan, kita tak tahulah. Allah Ta'ala tak cerita pada kita. Tetapi Firaun, dia dapat tahu, maka dia buat apa? Dia kumpulkan segala bala tentera dia. Lepas dia kumpul, dia kejar Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam malam tu juga. Dia kejar kan waktu malam. Malam dia keluar kan, nanti kita akan tengok pukul berapa, jam berapa Firaun jumpa Nabi Musa dengan Bani Israel. Jam berapa, pukul berapa kan, waktu bila mereka dapat jumpa Bani Israel yang keluar semua daripada apa, daripada bumi Mesir waktu malam. Maknanya Nabi Musa dah keluar lah bersama dengan Bani Israel waktu malam, supaya mereka dapat keluarkan semua orang. Okey. Akhirnya Firaun dia buat apa? Dia kumpulkan bala tentera dia. Lepas dia kumpulkan bala tentera dia, dia bagi sikit tausiah, macam dia bagi ceramah sikit, dia bagi motivasi dekat bala tentera dia, lepas tu mereka kejar Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Okey, kita tengok ayat mana
yang ada menyebut tentang Fir'aun mengumpulkan bala tentera dia. Okey. Kita rujuk dalam surah Asy-Syu'ara. Okey, dalam surah Asy-Syu'ara, okey, ayatnya panjang. Kita akan mulakan dengan ayat 53 dalam bab tadi. Tadi kita dah guna ayat 52 kan? Ni kita gunakan ayat 53 sehingga 66. Okey. Ayat 53 hingga 66 surah Asy-Syu'ara ini boleh kita rujuk pada muka surat 369 hingga 370. Kita gunakan ayat utama dalam surah Asy-Syu'ara. Okey. Ayat 53 54 dulu. Allah Ta'ala cerita pada kita. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. Okey, kejap. Okey. Allah kata apa? Maka Fir'aun telah mengirimkan orang untuk mengumpulkan tentera-tenteranya ke kota-kota. Madain ini kota-kota. Maksud dia, Fir'aun dihantar utusan, panggil, kumpul semua tentera-tentera dia. Kalau macam kita ni, masukkan Mesir kan ada banyak wilayah daerah kan. Mana-mana pos-pos tentera tu dikirimkan berita. Kumpul semua orang, kumpul. Lepas tu dia hantar. Fil madaini hasyiri. Dia kumpul dulu. Dia kumpul semua tentera dia. Okey, tuan-tuan. Kalau kita perasan, Fir'aun ni dia ada buat benda yang sama pada perkataan madain hasyirin. Fir'aun dia pernah kumpulkan ramai orang. Ketika mana? Ketika mana dia nak kumpulkan ahli sihir. Macam mana Fir'aun ni dia gunakan alat media sosial kita tak tahu. Zaman dulu kan, dia telefon ke, dia hantar guna burung ke tak tahu. Tapi memang dia dapat, semua ahli sihir tu dapat berkumpul. Teknologi apa dia pakai kita tak tahu. Macam tu juga, macam mana dia nak kumpulkan tentera-tentera dia. Akhirnya dia dapat kumpulkan. Lepas dia dapat kumpulkan ni, dia pun kata, Inna ha'ula'i la syirzimatun khalilun. Fir'aun kata. Fir'aun bagi ceramah. Kan tentera kan, biasa kan nak bagi kata-kata semangat dekat anak buah dia kan. Dia cakap, Fir'aun kata apa? Dia kata sesungguhnya mereka tu siapa? Bani Israel tu, yang melarikan diri tu. Benar-benar golongan yang kecil. Golongan yang kecil sedikit. Maksudnya, perkataan lasyir zimatun ni dia merujuk kepada, kan Bani Israel ni kan dia berpecah belah. Kan mereka tak ada kekuatan, betul tak? Mereka dapat ada kekuatan pun sebab adanya Nabi Musa datang. Betul tak? Kan kalau kita belajar sejarah, Bani Israel ni dia bukan penduduk asal Mesir. Mereka berada di Mesir itu kan pada zaman Nabi Yusuf. Kan Nabi Allah Yusuf bawa bapa dia, adik-beradik dia datang ke Mesir kan. Dekat situlah membiaknya golongan Bani Israel kan. Sampailah ada dari Fir'aun, mereka golongan yang lemah, mereka berpecah belah, mereka tak ada bersatu hati, mereka ini golongan yang sangat lemah. Itu pada perkataan la syirdimatun qalilun. Fir'aun bagi semangat. Alah, tak ada apalah Bani Israel ni. Mereka ni apalah sangat. Kan? Bukanlah mereka ni satu tentera yang kuat ke dan sebagainya. Okey. Ayat nombor 55, Fir'aun, dia kata lagi. Dia kata, wa innahum lana laghaidun. Dan sesungguhnya mereka ni telah membuatkan kita marah. Membuatkan hal-hal yang menimbulkan amarah kita. Jadi Fir'aun ni dia bagi semangat dekat tentera-tentera dia. Kan, kenapa kita kena kejar, kena cari Bani Israel ni? Mereka dah buat. Dia buat kita marah ni. Telah menimbulkan amarah kita kan. Sebab apa? Sebab kalau tak ada Bani Israel, siapa nak buat kerja? Bani Israel. Contoh. Kalaulah Malaysia ni, lari semua pendatang asing. Agak-agak macam mana ekonomi Malaysia ni? Bukanlah kita nak kata pendatang asing tu macam Bani Israel. Maksud dia, tenaga Bani Israel tu.
Nak buat jalan, siapa nak buat jalan? Nak jaga petrolpam tu pun pendatang asing. Tuan-tuan dan perempuan. Nak buat kerja-kerja ladang, pendatang asing. Kali kalau semua kalau tak ada seorang lah pendatang asing kat Malaysia ni, agak-agak apa jadi? Siapa yang nak kerja kilang? Siapa yang nak buat? Betul tak? Jadi Firaun ni, dia sangat marah lah. Membuatkan mereka marah sebab kalau Bani Israel keluar, habis dah. Sebab mereka kan bergantung sumber tenaga kepada Bani Israel. Okey. Lepas tu Firaun kata lagi, dia kata wa inna la jami'un hazirun. Dia kata dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga. Dia macam ada kontradik sikit. Kontradik macam mana? Tadi mula-mula Firaun cakap macam ni. Firaun cakap ayat 54 kan, Firaun cakap, alah mereka ni tak ada apa-apa lah. Bukan satu kumpulan yang hebat pun. Kan? Mereka ni bukanlah selama ni dah buat training ke, nak lawan kita ke apa ke. Mereka ni orang yang tak ada power pun kan. Tetapi pada ayat nombor 56, kalau kita baca, Firaun dia macam takut-takut juga. Sebab ayat 56 dia kata, dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga. Kan? Nak kata bahawa kita kena jaga-jaga juga ni. Dia macam agak, tadi dia kata macam berani sangat. Macam pekecil-kecilkan Bani Israel. Tiba-tiba ayat 56, dah sebaliknya. Okey. Sebab mereka kan kita tahu kan, mereka cukup takut Bani Israel merampas negara Mesir ke, ambil tahta ke, ambil kuasa ke, menguasai harta ke, menguasai tanah ke dan sebagainya. Sedangkan Bani Israel itu tak mampu pun untuk dapatkan semua itu. Okey. Kita teruskan lagi. Okey. Kita sambung dia punya flow cerita dia. Okey, tadi kan Firaun dah kumpulkan bala tentera dia kan. Dia nak kejar Nabi Musa. Apa lagi berikutnya berlaku? Lepas bagi ceramah tadi, dah bagi kata-kata semangat, maka Firaun dan tentera dia kejarlah. Kejar, dan akhirnya mereka dapat jumpa Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam dan Bani Israel di waktu syuruk. Okey, kejap ya. Okey. Okey, sekejap. Saya padam ni jap. Okey, so kita nak masuk flow ni. Firaun dan tentera dapat jumpa Nabi Musa. Maksudnya mereka kejar Nabi Musa tu. Kan mereka keluar waktu malam kan? Mereka kejar Nabi Musa tu, mereka terpaksa keluar daripada Mesir lah. Tetapi tu yang menariknya, mereka ni, Bani Israel, Firaun ni, dia tinggalkan Mesir ni dengan semua kekayaan. Maksud dia Mesir ni, kalau kita baca sejarah lain kan, kalau kita baca kisah-kisah Nabi-Nabi lain kan, tempat tu akan dihancurkan. Kan kalau kaum yang buat kemurkaan kan, Allah akan hancurkan macam kaum Ad, macam kaum Samud sebagainya kan. Walaupun mereka buat arca-arca yang besar ke, tapi tempat mereka tu hancur. Tapi Firaun ni tak. Firaun ni, bumi Mesir tu, Allah memang tinggalkan sebenarnya adalah untuk Bani Israel juga. Kita faham tak maksudnya? Maksudnya bumi Mesir tu, sebenarnya Allah Ta'ala memang nak wariskan bumi Mesir itu pada Bani Israel. Tapi kalau kita baca sejarah, bukan Bani Israel bukan Bani Israel yang keluar dengan Musa ni. Sebab Bani Israel yang keluar dengan Musa ni, mereka ni dah pergi Palestin. Yang ini kumpulan yang lain. Wallahu ta'ala alam. Sebab kalau kita baca ayat ni, memang Allah akan sebut pada kita. Kita baca dulu ayat 57, 58 dan 59 terlebih dahulu. Yang ni maksudnya ayat 57 surah Asy-Syu'ara ni, dia memang dah sebut Firaun dia dah tinggalkan Mesir, dah tinggal dah Mesir tu. Dia dah tinggal dah. Tapi cara dia tinggal tu Allah Ta'ala kata apa? فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُنٍ. Maka kami keluarkan Firaun dan kaumnya daripada taman-taman dan mata air. Taman-taman dan mata air ni nak menunjukkan kepada apa? Nak menunjukkan kepada
nikmat-nikmat yang ada di Mesir tu. Kan mereka subur dengan pertanian, mereka tinggalkan, mereka keluar. Sebab Allah Ta'ala dia maha hikmah. Sebab tu dia bawa Nabi Musa keluar daripada Mesir buat Bani Israel, maka Firaun akan kejar mereka, akhirnya mereka tinggalkan bumi Mesir itu. Dengan apa? Dari taman-taman dan mata air. Lepas tu Allah Ta'ala kata lagi, wa kunuzin, dan daripada perbendaharaan. Kita dah ulas pada cerita Qarun dulu, pada minggu lepas. Kita dah cerita perkataan kunus. Perkataan kunus 2 kali je Allah guna dalam Quran. Perkataan kunus ni dia merujuk kepada harta yang melimpah ruah. Banyak sangat harta dia, Allah guna kunus. Dan perkataan kunus ini di dalam ayat Quran merujuk kepada harta yang Allah tak redha. Allah tak redha orang yang memiliki harta kunus tu. Seperti Qarun. Tapi Qarun dah binasa dah. Rupa-rupanya Firaun ni juga kaya dia. Tetapi disebabkan dia punya nak kejar Musa tu, Allah telah mengaturkan mereka kejar Musa, tetapi mereka meninggalkan di bumi Mesir tu apa? Kunus, perbendaraan, wa maqamin karim, dan kedudukan yang mulia, kuasa, istana dan sebagainya. Okey. Lepas tu Allah Ta'ala kata, kadzalika wa awrathnaha Bani Israel. Macam itulah kami nak wariskan semua itu kepada Bani Israel. Betul tak? Maksudnya harta-harta Qarun, apa saja aset-aset dia ada, kebun-kebun dia, sungai-sungai dia, apa saja dekat Mesir tu sebenarnya Allah memang nak bagi kepada Bani Israel. Tetapi Bani Israel yang mana? Sebab Bani Israel yang keluar daripada bumi Mesir ni, mereka memang nak pergi tempat lain dah. Wallahu ta'ala alam. Mengikut pendapat para ulama tafsir, Allah nak bagi kepada Bani Israel yang generasi lain. Wallahu ta'ala alam. Saya tak dapat nak bincang panjang lebar, tapi nanti waktu kita bincang tentang fasa 4, fasa Bani Israel, insya-Allah kita akan kupas panjang lebar tentang sejarah Bani Israel. Okey, dapatkan maklumat ni? Maknanya memang Allah telah aturkan. Kan, sebab tu Firaun bawa keluar semua dengan tentera-tentera dia, tentu dengan pembesar-pembesar dia sekali. Okey. Apabila mereka dah keluar, Allah tinggalkan segala bumi Mesir itu kepada Bani Israel. Allah nak wariskan kepada Bani Israel apa yang berlaku. Okey, ayat 60. Fa'atba'uhum musyriqin. Maka Firaun dan bala tenteranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit. Di sini. Waktu syuruk. Syuruk ni matahari terbit. Maknanya, Nabi Musa dengan Bani Israel keluar waktu malam. Kan? Tapi waktu duha, waktu terbit matahari, Firaun jumpa. Jumpa apa? Jumpa Bani Israel. Maknanya laju tak? Firaun dengan tentera dia kejar. Macam mana nak bawa punya ramainya Bani Israel keluar daripada Mesir. Kan, tentu pergerakan mereka lambat. Kan. Tiba-tiba datang tentera kejar, jumpa ketika matahari terbit. Waktu tu dah memang dekat dengan laut dah lah. Laut Merah kan. Dia dekat dengan laut tu. Laut Merah, Laut Ahmar tu. Okey. Waktu naik je waktu duha ni. Matahari terbit ni maknanya waktu duha lah. Akan permulaan masuknya waktu duha. Apa yang berlaku? Bani Israel nampak tak? Nampak tuan-tuan. Allah Ta'ala kata, falamma tara al-jama'an. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat. Maknanya Bani Israel tengok, Firaun dah sampai, dah dapat kejar kita. Lepas tu, yang kumpulan sana pula dapat tengok. Mesti dia orang siapa? Bisa mereka gembira kan? Mereka dah memang niat. Nak lagi ya. Dua pihak tu saling tengok-menengok. Saling lihat-melihat. Bani Israel tengok Firaun dengan tentera dapat tengok Bani Israel.
Terus Bani Israel ini timbul perasaan apa? Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Berkatalah pengikut-pengikut Musa. Dia kata apa? Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Maksudnya apa? Habislah kita. Kita kena tangkap dah ni. Habislah kita. Tak selamat dah kita ni. Tak selamat dah. Lamudrakun tu macam kena tangkap. Macam memang dapat apa? Dapat kejam. Sebenarnya dia memang sampai dah. Maknanya dah memang nampak dah. Dengan jelas. Bukan hanya dengar macam bunyi kuda ke, kan tak ada. Sebab Tuhan kata perkataan tara al-jam'ah ni memang dah nampak dah kedua-dua pihak. Maka pengikut-pengikut Musa ni dia dah mula cemas sangat-sangat. Habis kita, habis. Kan? Okay. Apa yang Nabi Musa buat? Kan? Kita sambung dia punya carta dia. Okey, ni saya potong-potong carta alih dia. Nanti saya akan sambunglah, saya akan buat sambungan. Tuan-tuan nanti sambung ya. Daripada siri kita belajar sampai 25 ni. Okey, ni tu namanya kronologi. Okey. Tadi kita dah sampai kat mana? Kita dah sampai dekat sini kan? Betul? Okey, sekarang Nabi Musa buat apa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam memberikan ketenangan kepada kaum dia. Nabi Musa tenangkan kaum dia. Lepas tu Allah perintah kepada Nabi Musa untuk dia membelah laut. Pukul laut tu dengan tongkat dia. Okey, dua maklumat ni kita rujuk dalam surah Asy-Syu'ara. Ayat 62 dan 63. Nabi Musa mengatakan qala kalla. Nabi Musa menjawab, sekali-kali tidak. Maksudnya Nabi Musa kata apa? Nabi Musa kata confirm. Mereka takkan dapat dia tangkap kita. Walaupun dah nampak dah tentera yang punya ramai tadi. Nabi Musa kata kalla. Nabi Musa menafikan. Nabi Musa kata apa? Sekali-kali tidak. Maksudnya Nabi Musa mengatakan apa? Mereka takkan dapat tangkap kita. Lepas tu Nabi Musa dengan penuh keyakinan, dia kata, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabb aku akan bersama denganku. Allah itu akan memberi petunjuk kepadaku. Nabi Musa ni kata apa? Sesungguhnya Allah bersama dengan aku, yang mana Tuhanku itu akan memberikan kepada aku petunjuk. Apa nak kena buat? Macam mana tindakan yang berikutnya? Nabi Musa dia memang yakin. Sangat-sangat yakin. Sebab apa? Sebab Allah yang perintah suruh keluar. Betul tak? Jadi, tentulah Allah Ta'ala akan jaga. Tentu Allah akan pelihara. Itu berbeza orang yang kenal Allah dengan orang yang tidak kenal Allah. Bani Israel, mereka tidaklah sekuat iman Nabi Allah Musa. Mereka tidaklah sepandai Nabi Allah Musa. Nabi Musa ini mengenal Allah. Kan daripada Nabi Musa lahir lagi. Betul tak? Sampai dia boleh berkata-kata secara langsung dengan Allah. Dan maka Nabi Musa sudah pasti seorang Rasul yang sangat meyakini. Okey, lepas tu ayat 63, apakah petunjuk yang Allah beri kepada Nabi Musa? Allah kata, fa'auhayna ila Musa. Lalu kami wahyukan kepada Nabi Musa. Anidhrib bi'asakal bahr. Allah kata, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maksudnya Allah yang memerintahkan Nabi Musa pukul laut tu dengan tongkat. Kalau Allah tak perintahkan, tentu Nabi Musa tak buat, tetapi Allah yang perintahkan. Tongkat yang mana? Tongkat yang sama Nabi Musa guna lawan dengan ahli sihir. Lalu dia pukul lautan itu dengan tongkatnya. Maka apa jadi pada laut tu? Fanfalaqa fakana kullu firqin
taudil azim. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Gunung besar, kan maksudnya terbayangkan air laut tu dia punya terbelah dia seperti gunung yang besar. Dia terbelah tu maksudnya air tu dia ke kanan, dia ke kiri. Maknanya ada tempat nak lalu. Laut tu dia punya terbelah dia tu bukan terbelah macam air tu hanya sampai pinggang ke, tak. Dia punya besar tu kata-kata Allah kataudil azim, seperti gunung yang sangat besar. Waktu tu Firaun dah memang dekat laut tu dah. Okey. Lepas tu apa yang berlaku dekat laut tu? Okey. Kita nak dapat maklumat lain, kita tak boleh sambung surah Syu'ara lagi. Kita sebelum kita pergi ayat 64, kita kena baca dulu surah lain. Kita kena rujuk surah lain, nak tengok macam mana bentuk lautan selepas terbelah kiri ke kanan tu. Okay? Macam mana lautan tu, kita kena tengok surah Taha. Ya, ayat nombor 77. Muka surat 317. Ayat 77 ni, kita tengok macam mana laut tu jadi macam mana. Okay, Allah mengatakan, وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى, dan demi sesungguhnya kami telah wahyukan kepada Nabi Musa, an asri bi'ibadi, hendaklah engkau membawa hamba-Mu keluar mengembara pada waktu malam. Ini surah lain lah yang Nabi Musa nak bawa keluar tadi mula-mula waktu kita buka majlis ilmu kita mula-mula tadi tu kan. Memang bawa waktu malam. Kemudian Allah kata apa? فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَثًا. Allah kata apa? Pukullah air laut itu dengan tongkatmu untuk menjadikan jalan yang kering. Maksud dia tuan-puan dekat ayat. Lautan tadi tuan-puan, kita tahu kan ada air kan? Kita bayangkan laut punya dalam sampai jadi kering jalan tu. Kita faham tak maksud dia apa? Tuan-tuan, laut dia kan dalam kan? Dalam. Tapi sekali dia belah laut tu, jalan yang mereka nak jalan dekat lautan tu, sampai tak ada air dah kering jalan tu. Kita bayangkan. Macam mana kehebatan Allah melalui asbab pukulnya tongkat tadi, laut itu boleh terbelah. Sebab ayat perkataan ni, kata Allah kata, tariqan fil bahri yabatha. Sehingga dia menjadi jalan yang kering. Lepas tu Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, la takhafu daraka. Jangan kau bimbang kau akan ditangkap, wala takhsha. Jangan pula engkau takut. Takut apa? Takut tenggelam dan sebagainya. Okey, ini maklumat tambahan yang ada pada surah Taha. Kan? Okey. Jadi kita sambung balik surah Syu'ara tadi. Okey, tadi kita baca ayat nombor berapa? Kita berhenti dekat ayat nombor 3 kan? Okey, sekarang kita sambung. Okey. Pada kita nak sambung tu, kita buat dulu dia punya, kita sambung dia punya kronologi dulu. Okey, kita tengok kronologi dia. Okey, tadi kita berhenti dekat mana? Tadi kita berhenti dekat sini, betul tak? Dah belah laut kan? Okey, sekarang nak pergi mana? Apa yang dilakukan oleh Firaun? Firaun pun ikut jalan yang sama. Jalan yang Bani Israel lalu dekat laut tu, nak pergi seberang tu, jalan tu juga dilalui oleh Firaun dengan tentera dia. Firaun dan tentera-tenteranya turut melalui laut yang dibelah tu, dan akhirnya Allah selamatkan Nabi Musa. Maksudnya walaupun Firaun dia ikut jalan sama, kejar dah dekat, tetapi mereka tetap tak dapat tangkap Bani Israel tu. Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel. Okay, dapat tak sambungan cerita dia? Okey. Kita tengok ayat dia. Allah mengatakan ayat 63. Ini surah Asy-Syu'ara 63. Wa azlafna thammal akhirin.
thammal akhirin. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Maksudnya memang dah dekat dah Fir'aun dengan Bani Israel. Tapi Allah Ta'ala telah susun. Allah Ta'ala kata apa? وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersama dengannya semua sekali. Perkataan berserta semuanya ajma'in ni maknanya tak ada seorang pun yang dapat ditangkap oleh Firaun. Walaupun dah dekat tak. Maknanya Bani Israel ni mereka berjaya melepasi laut tadi tu. Tetapi Firaun dengan tenteranya tak lepas lagi laut ni. Kan? Tapi mereka semua selamat. Dan Musa selamat, Bani Israel yang dia bawa keluar tadi semua selamat. Allah kata semuanya selamat. Okey, apa yang berlaku kepada Firaun? Okey. Allah mengatakan, apa berlaku kepada Firaun? Sebab tadi kita hanya sampai dekat sini. Kita kata Firaun dan tenteranya turut ikut lalu laut tu. Sebab tu Tuhan kata mereka dah dekat antara golongan yang lain. Lepas tu Allah selamatkan Nabi Musa dengan Bani Israel. Tapi apa berlaku kepada Firaun, kita kena tengok kronologi yang berikut dia. Tadi kita berhenti dekat dia ada macam beza sikit ni laut. Okey, yang ni sambungan dia sebenarnya. Sekejap, saya macam terpotong sikit. Okey, sebenarnya lepas tu Firaun dia ada terpotong. Dia sepatutnya yang ini selepas sambungan cerita tadi. Yang ini kan, Firaun dan tentera-tenteranya mati lemas dalam lautan. Itu sambungan daripada yang ni. Dia sambungan yang ni. Ni. Sambungan yang ni, akhirnya Firaun lemah. Tapi nanti saya baiki sikit cakap Ali ni. Ya, saya tak perasan ada ni. Saya tertinggal yang ni. Okey, nanti saya baiki, nanti saya kongsikan nota ni dekat link Google Drive. Kronologi kisah Nabi Musa. Nanti boleh ambil nota tu di situ. Okey, kita sambung cerita dia. Allah Ta'ala kata pada ayat nombor 66 sampai 67. Maknanya inilah penutup kisah siapa? Kisah Firaun dalam surah Asy-Syu'ara. Ayat 66 ni merupakan ayat penutup kisah Firaun dalam surah Asy-Syu'ara. Jadi Allah kata apa? Summa aghraqnal akhirin. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Golongan yang lain tu apa? Maksud dia, tadi Allah selamatkan siapa? Allah selamatkan Musa dan orang yang ikut dia semua. Inilah golongan yang satu lagi. Golongan yang satu lagi, golongan apa? Tentulah Firaun dengan tentera-tenteranya. Sebelum kita sambung ayat 67, adakah tuan-tuan tahu macam mana Firaun itu dia boleh tenggelam? Maksudnya macam mana dia boleh lemah dengan lautan tu? Kan Nabi Musa dia belah tongkat. Dia belah laut dengan tongkat. Jadi macam mana air laut tu boleh tertutup? Kan dia belah. Macam mana air laut tu tidak boleh bercantum balik? Sehingga melemaskan Firaun dengan tentera-tentera dia. Adakah apa yang Nabi Musa buat? Adakah Nabi Musa ketuk semula laut tu supaya bercantum balik? Sebab kan mula-mula tadi kan dia pukul laut tu. Lepas tu laut tu terbelah. Betul? Kata Udil Azim. Tapi macam mana nak pastikan Firaun itu lemas dengan kaum dia lemas, tentera tu? Adakah Nabi Musa dia ketuk kali kedua supaya tertutup pintu laut tu atau macam mana? Siapa boleh kongsikan maklumat tu? Okey. Okey. Siapa tahu? Oh, tak ada suara ya? Kejap-kejap saya buka suara. Okey, sikit dah lapan. Macam mana tuan-tuan?
Tuan-tuan pernah dengar cerita macam mana? Nabi Musa ketuk kali kedua kan? Pukul kali kedua kan? Ke macam mana? Siapa boleh kongsikan? Tuan-tuan dengar tak suara saya dengan jelas? Dengar. Apa cerita dia? Maksudnya, mula-mula kan Quran memang cakap Allah perintahkan Nabi Musa pukul laut tu dengan tongkat dia terbelah kan? Tapi macam mana Firaun dengan tentera dia, mereka lemas dalam lautan tadi tu? Macam mana? Adakah Nabi Musa dia ketuk kali kedua laut tu atau bagaimana? Siapa boleh kongsikan? Baca Quran kan? Jawapan tu adalah Quran tau. Nabi Musa ketuk tongkat bila sampai di seberang. Okey. Yang lain? Yang lain? Setelah perempuan? Ada tak? Kita pernah dengar tak cerita ni? Okey, ada yang tanya berapa ramai Bani Israel. Jawapannya wallahu ta'ala alam. Quran tidak menceritakan adakah mereka ratusan ribu. Wallahu ta'ala alam. Tak tahu berapa ramai. Okey. Macam mana? Okey, tak apalah. Kan? Okey. Maksudnya, tuan-tuan ni sangat merendah diri. Masya Allah. Okey. Jawapan dia, Nabi Musa tak ketuk apa-apa. Allah cakap apa tau? Jom, kita tengok dalam surah lain. Tak ada surah Syu'ara. Tengok dalam surah Dukhan. Ayat 24. Muka surat 497. Apa Allah kata? Allah kata, watrukil bahra rahwa. Allah kata apa? Dan tinggalkanlah laut itu dalam keadaan tenang. Innahum jundum mughraqun. Kerana sesungguhnya mereka itu merupakan tentera yang akan ditenggelamkan. Semuanya, kata Allah. Tinggalkan laut dalam keadaan tenang tu maknanya biar je laut dia macam tu. Tak payah nak ketuk kali kedua nak bagi laut tu dia cantum. Tak ada. Jawapan dia memang Nabi Musa tak perlu buat apa-apa. Itulah yang Allah perintahkan. Allah kata biar je laut tu dalam keadaan dia macam tu. Tenang tu sebabkan mereka boleh lalu kan. Mereka boleh lalu sampailah. Kan sampai jalan tu kering tu. Sampai mereka boleh lepas. Dikejar oleh Firaun tapi mereka berjaya sampai. Kan akhirnya Firaun dengan tenteranya Allah kata tenggelamkan. Cara dia Allah yang tenggelamkan. Maksudnya Nabi Musa tak perlu buat apa-apa pun. Dia tak perlu guna tongkat dia untuk dia ketuk sepenuh cantum. Sebab dalam surah ni Allah mengatakan mereka, Allah kata dan tinggalkanlah laut tu. Akhirnya Firaun dia mati tenggelam. Tapi sebelum dia lemas, okey, ketika hab dekat-dekat dah dia nak lemas. Bayangkan tuan-tuan, laut terbelah dua, terbelah seperti besarnya gunung-gunung. Bagaimana kalau dia nak hempap, dia nak hempap, dia nak tutup balik lautan yang bentuk jalan tadi tu, apa yang berlaku kepada Firaun? Kita kena tengok surah lain. Kita tengok dalam surah Yunus ayat 90, 92, muka surat 219. Cerita Firaun lemas. Kenapa dalam surah Yunus? Kenapa tak surah lain? Sebab kita tahu kan kisah Nabi Yunus ni kisah apa? Nabi Yunus kan kisah dia dekat atas lautan, dalam lautan. Dalam surah Yunus ni, dia kisah Nabi semua dalam lautan. Dia bukan lautan, dia melibatkan air. Dalam surah Yunus ada kisah Nabi Nuh, dikaitkan dengan air Taufan. Dalam surah Yunus ada kisah Nabi Musa, ada kisah Firaun. Okey, nak tahu apa yang Firaun kata ketika dia hampir nak lemas tu? Kita baca ayat 90, 91, 92. Muka surat 219. Allah kata apa? وَجَوَذْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ.
Okey, kami bawakan Bani Israel ke seberang laut. Okey, fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Lalu mereka dikejar oleh Firaun dan tenteranya dengan tujuan melakukan kezaliman dan pencerobohan. Hatta idza adrakahu al-gharaq, sehingga apabila Firaun hampir tenggelam. Adrakahu maknanya hampir. Al-gharaqu tenggelam. Hampir tenggelam tu dia cakap apa? Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Waktu dia api tenggelam tu, baru dia cakap. Dia cakap apa? Aku percaya, aku beriman bahawa tiada Tuhan kecuali yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang yang berserah diri. Dah dekat-dekat nak mati, barulah Fir'aun ini dia mengaku. Baru dia nak mengucapkan kalimah syahadah. Baru dia nak mengucapkan la ilaha illalladzi. Lepas tu baru dia kata, aku ini termasuk orang Islam. Aku termasuk orang yang menyerah diri. Maka ayat 91 Allah kata apa? Al-ana wa qad afaita qablu wa kunta minal mufsidin. Allah Ta'ala kata, baru sekarang engkau nak beriman sedangkan dah lama dah masa dibagi kepada engkau. Engkau telah derhaka dan engkau termasuk di kalangan orang yang melakukan kerosakan. Ni insya-Allah nanti kita akan buat satu slot, satu sesi untuk cerita tentang sifat sombong, ibrah daripada kisah Firaun ini, dan kita nak kaitkan dengan taubat Firaun di saat-saat dia nak mati. Okey, ketika dia nak mati, dia nak diazab dengan lemas dalam lautan tu, baru dia nak beriman. Tapi Allah sudah tidak terima taubat orang yang beriman ketika sudah melihat azab di depan mata ataupun ketika mana sudah nak mati. Okey, apa yang jadi kepada Firaun ni? Kalau kita baca pada ayat tadi dalam surah Asy-Syu'ara, memang dia lemaslah. Summa aghraqnal akhirin. Okey, dia lemas ni, adakah mayatnya hilang di dalam lautan ataupun bagaimana? Ni saya tak tahu jawapan dia. Okey, mayat Firaun yang telah lemas tadi, adakah hilang dimakan ikan ke? Mayat ni dijumpai tak oleh orang pada zaman itu? Tuan-tuan dan puan-puan. Jumpa dalam surah apa jumpa? Jumpa dalam surah Yunus. Betul. Ayat nombor 90. Kan? Kalau kita tanya kan, maksudnya kalau kita bertanya tentang ayat ni, kenapa tentang ucapan Firaun dia lemas ni, dia duduk dalam surah Yunus. Ayat ni, cerita ni tak ada surah lain. Kenapa Allah tak letak dalam surah Syu'ara? Betul kan? Saya kata surah Syu'ara tu cerita panjang kan? Kenapa? Kenapa Allah letak dalam surah Yunus? Apa berkaitan dengan Yunus tu? Kan Nabi Yunus kan dia terdampar dekat lautan, betul? Nabi Yunus pun ketika dia dalam keadaan bahaya, dia bertasbih kan? La ilaha illa anta. Sama tak macam Firaun? Firaun kata apa? La ilaha illallazi. Pasti ada sebab dia. Cantik kan? Bijaksananya Allah Ta'ala, dia letak cerita Firaun yang hampir lemas, yang mengaku nak beriman ni, Allah letak dalam surah Yunus. Tak letak dalam surah Syu'ara. Pasti ada munasabah dia. Tapi berbeza watak lah. Kalau Nabi Yunus, dia terdampar kat pantai, tapi bukan dia mati. Dia hidup. Tetapi semasa dia dekat lautan,
dia bertasbih banyak pada Allah, bahkan dia kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tetapi Firaun wataknya adalah orang yang nak diazab. Okey, jadi mayat Firaun memang tak lemas. Jawapan dia pada ayat nombor 92. Ni jawapan dia. Mayat dia memang Allah damparkan ke mana? Memang Allah damparkan mayatnya di pinggir lautan. Allah kata, "Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu untuk menjadi tanda bagi orang yang berada di belakangmu. Maksudnya orang datang kemudian ni, mereka boleh ambil pengajaran tentang Firaun tadi. Allah kata, wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun. Ingatlah sesungguhnya kebanyakan manusia lalai daripada memikirkan tanda-tanda kekuasaan kami. Yang mengaku dia Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia boleh mati macam tu? Maknanya dia bukan Tuhan. Kalau kita baca ayat tadi kan 90, kan? Dia sendiri mengaku yang tidak ada Tuhan lain, kan? La ilaha illallazi tadi tu. Okey. Soalan saya lagi. Tuan-tuan tahu tak tarikh bilakah berlakunya Nabi Musa dikejar oleh Firaun ataupun Firaun lemah di lautan? Siapa boleh kongsikan? Kita tahu tak bulan apa? Dalam ayat Quran tak ada. Tapi ada dalam hadis. Kita dengar tak suara saya ni? Ke mana John? Mana semua orang ni? Dengar Ustaz. Oh, Ustaz. dengar. Dengar, okey. Bila? Ada dalam hadis. Tak ingat ya? Tak ingat 10 ya? Muharram Ustaz. Siapa jawab tadi tu? Siapa namanya? Cik Rahmat siapa ya? Hisham. Cik Isyam. 10 Muharram. Muharram. Kenapa dengan 10 Muharram? Ada Banyak kaitan banyak tragedi yang berlaku pada 10 Muharram. 10 Muharram tu ada peristiwa apa? Ibadat apa 10 Muharram? Asyura. Asyura lah. Ya. Okey. Ya. Jazakallahu khairan. Okey, benar. Sebenarnya, kalau kita baca sejarah pensyariatan puasa 10 Muharram, okey, sebenarnya dah dilakukan oleh Nabi ketika di Mekah lagi, dah ada orang Arab buat. Tapi apabila Nabi sampai dekat Madinah, 10 Muharram tu Nabi tanya, korang buat apa ni? Mereka cakap, kami puasa hari ni. Kalau kita baca hadis tu, mereka cakap, dulu 10 Muharram Nabi Musa puasa. Ahli kitab pun puasa ikut Nabi Musa. Sebab apa? Sebab mereka kata, Nabi kami bersyukur kerana Allah telah selamatkan Nabi Musa daripada Firaun. Sebab itu sejarah puasa 10 Muharram ada dikaitkan puasa syukurnya Nabi Allah Musa selamat daripada dikejar oleh Firaun. Sebab itu Nabi kata apa? Aku lebih layak berpuasa daripada kamu. Tu kalau tuan-tuan nak tengok hadis tu, insya-Allah nanti lain waktu saya akan kongsikan tentang sejarah 10 Muharram tu. Sebab itu apabila masuk 10 Muharram, sepatutnya kita kena banyak cerita tentang kisah Musa dikejar oleh Firaun ni. Kalau tidak, sampai bilalah generasi kita tak tahu cerita tu. Yang kita tahu 10 Muharram bubur Asyura. Tapi sedap. Tapi tak ada kaitan dengan Nabi Musa. Okey. Betul jawapan dia. Jazakallahu khairan. Okey. Sekarang kita nak sambung lagi dekat sinilah. Okey. Waktu kita baca dekat surah Asy-Syu'ara, selepas matinya Firaun dengan tentera-tenteranya, mayat Firaun itu terdampar.
Allah Ta'ala kata, inna fi dhalika la ayat wa ma kana aksaruhum mu'minin. Allah kata sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, kita tengok flow dia, kita tengok cerita dia, flow dia. Saya macam tertinggal sikit sekejap. Okey. Okey, dia punya cerita dia tamat dekat ni lah. Firaun dan tentera-tenteranya mati lemas dalam lautan. Tapi dia ada sambung lagi sebenarnya dekat sini. Nanti saya baiki sedikit ya. Saya baiki sedikit maklumat ni, cakap Ali ni. Sebab saya dah buat yang terbaru rasanya. Cuma saya terpakai yang macam cakap Ali lama. Dia lepas ni sebenarnya kita nak tulis mayat Firaun terdampar. Tu dia punya cakap Ali dia. Mayat Firaun terdampar. Lepas tu hujung dekat sini ada satu lagi. Penamat dia, tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia punya penamat dia. Okey. Ni, dia ada kotak lain dekat sini. Minta maaf tuan-puan ni, saya sebab nota terlalu banyak. Kadang-kadang kelemahan saya tak perasan yang mana saya dah kemas kini yang terbaru dengan yang lama. Minta maaf banyak-banyak tuan-puan ya. Tak apa, nanti saya baiki, saya minta tuan bagi saya masa sedikit malam ni untuk saya baiki catali ni saja, kronologi ni saja. Okey, insya-Allah. Okey, maknanya kita dah tamat fasa ni. Kan? Macam fasa COVID pula kan. Okey, kita kan nak masuk endemik kan. Maksud dia kita dah sebenarnya kita dah habis dah fasa 3 ni. Sekarang ni kelas yang akan datang kita akan pergi fasa 4. Okey. Tapi kelas akan datang kita nak kukuhkan sedikit lagi maklumat tentang kisah Firaun tadi yang lemas tadi. Kita nak kongsi lagi beberapa ayat lain ya. Kita nak kongsikan lagi beberapa ayat lain. Lepas tu kita terus masuk kepada ibrah, teladan Firaun tu. Kita akan fokus tajuk tentang sombong. InsyaAllah. Nanti saya akan berikan nota tajuk tentang sombong. Maka study case dia, contoh manusia itu kita akan jadikan dia Firaun. Maksudnya, minggu depan, siri yang ke-26, kita akan kongsikan lagi, macam kita buat pengulangan lah. Kita buat pengulangan sedikit kisah Firaun ini. Kemudian, kita kongsi dengan ayat-ayat lain. Kemudian, kita akan masuk kepada tajuk daripada kisah Firaun yang mati lemas ini, yang pada penghujung nyawa dia baru nak beriman, apa pengajaran yang boleh kita ambil. Sebelum kita nak beralih kepada fasa dakwah Bani Israel ni, fasa 4, kita akan tutup dengan pengajaran lah untuk fasa 3. InsyaAllah. Semua tu telah Allah aturkan kan. Kita pun dah pergi fasa endemik kan. Lama kisah fasa 3 dakwah kepada Firaun ni. Okey, insyaAllah. Nanti kita masuk kepada fasa keempat. Fasa keempat ni pun, kronologi kisah Nabi Musa ni pun panjang. Yang ini, kita akan cerita kisah Bani Israel. InsyaAllah. Ya, pada 2 kelas akan datang lah. Kita akan mula masuk fasa 4. Tapi, kelas siri 26 minggu depan, kita kukuhkan semula. Kita ulang sedikit lagi kisah Firaun tadi. Lepas tu kita masuk tajuk bab sombong. Apa definisi sombong? Kenapa orang boleh jadi sombong? Sebab kisah Firaun ni dia memang sangat dekat. Dibuat kajian kes tentang sifat sombong. Kita dah belajar sebelum ni
Yang Fir'aun ni sebenarnya hati dia tahu Nabi Musa ni benar. Tapi kenapa dia tak nak terima? InsyaAllah nanti kita akan nyatakan pada siri yang ke-26. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan, ada sebarang persoalan nak tanya? Ada pertanyaan apa-apa yang boleh saya jawab, saya jawab. Okey, sekejap ya. Saya tengok dekat chat ni. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Puan Syahira ya kerana berkongsi maklumat dalam ruangan chat di Zoom. Okey, hadis riwayat Bukhari. Betul. Kalau kita baca riwayat Bukhari tu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah dan baginda mendapati golongan Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Ashura tu maksudnya 10 Muharram. Lalu mereka orang Yahudi tu kata apa? Hari ni adalah hari yang mulia yang mana Allah Ta'ala selamatkan Musa dan kaum dia pada hari ini. Nampak tak? Maksudnya hari ni Allah selamatkan Musa. Hari apa? Hari waktu lintas laut tu lah. Laut terbelah tu lah. Hari ni juga Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Lalu Musa berpuasa pada hari ini tanda syukur kepada Allah. Itulah cerita di sebalik puasa 10 Muharram. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jazakillahu khairan. Okey, siapa nama Fir'aun tu Ustaz? Wallahu ta'ala alam, tuan-tuan. Saya tidak ada maklumat tentang siapa nama Fir'aun itu sebenarnya. Wallahu ta'ala. Sebab apa? Sebab waktu kita bincang dulu, memang kita pun tak dapat nak menyatakan Fir'aun yang tenggelam tu adakah Fir'aun yang mula-mula jaga Nabi Musa daripada bayi ataupun Fir'aun yang tenggelam tu adalah anak Fir'aun tu. Itu pun kita tak ada maklumat yang boleh menentusahkan mana satu. Apatah lagi kita nak tahu pada namanya. Pada namanya wallahu ta'ala alam. Saya memang tak ada ilmu dalam bab tu. Okey. Apakah yang menyebabkan Fir'aun tu boleh mengaku dia sebagai Tuhan? Adakah sebab dia punya kelebihan tertentu? Ya. Dia memang mengaku, dia memang ada kelebihan lah. Kalau kita baca pada ayat-ayat sebelum ni, dia memang mengaku bahawa dia ada kekuasaan, dia boleh mengalirkan sungai dan sebagainya lah. Tetapi, waktu kita belajar dulu, Fir'aun ni sebenarnya bukanlah dia sahaja yang mengaku dia Tuhan, tetapi dia sendiri pun ada patung lain juga. Maksudnya Fir'aun ni bukan secara total dia mengaku dia menyuruh orang menyembah dia. Tetapi Fir'aun ni juga dengan kaum dia ada menyembah patung-patung yang lain. Ada dalam ayat Quran yang telah kita belajar sebelum ni. Okey. Betul ke Ustaz ada hadis menyebut Jibril sumbat lumpur ke dalam mulut Fir'aun supaya dia tidak sempat bertaubat? Jawapan dia, betul ke tak betul? Kalau kita baca ayat tadi, Fir'aun sempat tak taubat? Sempatlah. Kalau kita kata ada hadis kata Jibril sumbat lumpur dalam mulut Fir'aun supaya Fir'aun tak sempat nak bertaubat, dia akan kontradik dengan ayat Quran tadi. Sedangkan surah Yunus kata, Fir'aun kan dia cakap dia bertaubatlah tu. Dia kata dia mengaku Tuhan Bani Israel, dia mengaku la ilaha illallah, tadi dia mengaku kan. Lepas tu dia baru mengaku dia tu minal muslimin. Maknanya dia bertaubat. Tapi peluang taubat tu sudah tertutup apabila sudah melihat azab. Itu di antara pengajaran yang boleh kita ambil. Ini bermakna kalau ada hadis kata Jibril sumbat mulut Fir'aun dengan lumpur tu, kita boleh tolak hadis tu kerana apa? Kerana dia telah kontradik dengan ayat Quran tu. Sedangkan kalau kita belajar ilmu hadis, hadis ni adalah wahyu. Dia takkan ada pertembungan sama sekali antara ayat. Contohnya Quran kata A, hadis kata B. Kalau berlawanan memang takkan pernah berlaku sama sekali. Kalau nampak macam dia ada pertembungan, sebenarnya ada solusi dia. Macam mana kita nak keluarkan, cari jawapan dia. Itu
antara jawapan yang boleh kita kata hadis yang menyumbat tu. Tapi kalau tuan-tuan ada jumpa hadis yang kata Jibril sumbat lumpur ke dalam mulut Firaun supaya dia tak sempat bertaubat tu, nanti boleh tolong kongsikan. Tapi ayat Quran kata dia sempat bertaubat. Itulah taubat Firaun dalam surah Yunus tadi. Tapi taubatnya tidak diterima. Jadi pengajarannya macam kita juga. Kalau kita nyawa sudah sampai di ghargharah, okey, ghargharah tu nyawa sudah sampai ke halkum, masa tu kita nak taubat, Allah dah tak terima dah. Macam tu juga kisah Firaun yang dia nak hampir mati. Allah Ta'ala tidak terima taubatnya. Wallahu ta'ala alam. Saya minta maaf tuan-tuan puan, mana-mana jawapan yang saya tidak dapat jawab. Okey. Begitu juga nota, saya tak sempat nak beri maklumat tu pada malam ni. Saya kemaskini sikit maklumat yang catat Ali tadi. Tetap berikan saya sedikit waktu, selewat-lewatnya dalam tempoh 1 hari lah. Untuk saya kemaskini balik nota ni. InsyaAllah besok insyaAllah dah ada nota tu dekat link Google Drive. Jadi saya jemput tuan-tuan perempuan ya, kalau tuan-tuan nak tengok senarai nota, senarai link tempat menyimpan nota di Google Drive, saya jemput tuan-tuan join Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Okay, join Akademi Tadabbur Malaysia Telegram. Dekat situ insyaAllah kita akan jumpa link untuk Google Drive ni. Jadi kalau sahabat-sahabat, kalau sempat kongsikan link tersebut, tolong kongsikan. Termasuk juga sahabat-sahabat di FB, kalau tahu maklumat tu tolong kongsikan kepada rakan-rakan kita supaya semua orang dapat manfaat. Jadi saya minta maaf atas kekurangan kelemahan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz.